Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan nikmat daripada Allah taala. Pada malam ini kita dapat menyambung lagi pengajian kita dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang masih lagi berkaitan dengan tajuk ikhlas. Kita terhenti kuliah untuk 3 minggu atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pada hadis yang ke-7 dalam bab ni. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Adi Munaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahli al-asharat al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Baik, hadis ini panjang jadi saya terus terjemahkan. Diriwayatkan daripada Abu Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang terkenal, Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Itu nama yang panjang dia, keturunan dia. Dan sahabat yang nama Sa'ad bin Abi Waqqas ni termasuk salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Ulangan yang dipanggil Mubashirin bil Jannah. Mereka itu diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW bahawa mereka akan masuk syurga. Okey. Yang awalnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk 10 orang. Baik. Dia meriwayatkan hadis ni. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduni ana hajjatul wada' min waj'in ishtadda bi. Qultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsay al-mali? Qala la. Qulu fa syatru ya Rasulullah. فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله. قال الثلث والثلث كثير أو كبير. Baik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia menceritakan, dia kata Rasulullah SAW datang ziarah aku. Dia datang ziarah aku pada ketika peristiwa Haji Al-Wada'. Haji Wada' ni haji yang terakhir, haji perpisahan. Bukan haji yang dikerjakan oleh Nabi SAW sekali itu je. Dan itu yang pertama dan itu yang terakhir. Kemudian baginda pun wafat. Jadi tahun itu dipanggil Am Hajjatul Wada'. Am Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada'. Dengan masuk tahun haji perpisahan, merujuk kepada khutbah Nabi SAW yang disampaikan mengisyaratkan itu adalah kali terakhir baginda akan bersama dengan para sahabat. Dan baginda mengatakan bahawa lepas pada ini aku tak tahu aku dapat bertemu kamu lagi atau tidak. Jadi masa tu kata Sa'ad, masa buat haji tu aku jatuh sakit. Sakit dia kata minal waj'ain ishtadda bi. Sakit tu bersangatan ke atasku. Sangat, aku rasa sangat sakit. Maknanya
seakan-akan Sa'ad bin Abi Waqqas ni rasa nak meninggal dunia. Ini sebab disebut ishtaddabi. Jadi bersangatan sakitnya kepada aku. Kemudian aku berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni telah ditimpa dengan sakit, ya, seperti mana yang engkau lihat. Ya, qad balagha bi min al-waj'i ma tara. Aku ditimpa sakit ni seperti yang kau lihat, ya. Telah sampai sakit yang teruk pada aku seperti mana yang kau nampak ni. Maknanya dia ceritanya, kau nampak orang surah keadaan aku sekarang ni macam mana, ya. Aku rasa macam nak meninggal dunia dah, sakit teruk sangat. Wa ana dzu malin, aku ni adalah orang yang banyak harta. Terkenal lah Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang yang agak berharta. Kemudian dia kata, tak ada seorang pun yang mewarisi harta aku melainkan satu orang anak perempuan. Zaman ni orang-orang Arab mereka duk rasa lagi bahawa orang perempuan ni macam tak layak untuk mewarisi harta. Ya, kerana zaman tu dianggap orang lelaki saja yang layak untuk membelanjakan harta. Kalau harta dapat kat orang perempuan, mereka tak pandai membelanjakan, ataupun nanti kalau dapat kat tangan dia akan diambil oleh suami dia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia rasa harta benda ni kalau dia mati dia nak jadikan ganjaran pahala. Nak jadikan ganjaran pahala. Jadi aku ada harta yang banyak dan tak ada siapa yang mewarisi harta aku. Aku tak ada anak lelaki. Yang ada ibnatul li, ya, illa ibnatul li. Ada satu orang yang anak perempuan aku. Jadi dia rasa macam kalau semua harta dapat pada anak perempuan tu, dia rasa agak ralak sikit. Nanti anak perempuan macam mana nak belanjakan harta. Jadi dia kata, afa atasaddaqu bi sulusai mali. Boleh tak aku nak bersedekah dengan, dia kata, sulusai maknanya 2/3 daripada hartaku. Jadi anak aku nanti aku nak bagi dia 1/3 saja. Sulusai maknanya 2/3. 2/3 harta aku ni aku nak sedekah, supaya jadi pahala untuk aku bawa pada hari akhirat. Anak aku maknanya dia tinggalkan 1/3 saja. Dan jawab Nabi SAW, qala la, Nabi kata tak boleh, 2/3 tu banyak. Qultu fasyatru ya Rasulullah, Rasulullah, kalau tak boleh 2/3 banyak sangat, aku nak beri separuh, 1/2. Qala la, faqala la, Nabi kata tak boleh, tak boleh, separuh pun banyak. Qultu fasulus ya Rasulullah, kalau begitu aku nak sedekah 1/3 wahai Rasulullah. Okey, apa jawab Nabi SAW? Qala as-sulus wa as-sulusu kathir atau kabir. 1/3 boleh. Mana takdirin katalah Nabi jawab as-sulus, maknanya 1/3 tu boleh, dan 1/3 tu dah dikira banyak ataupun besar, ya, kathirun atau kabir. 1/3 tu kalau kau beri kepada sedekah, ya, kepada orang lain, itu pun dah dikira banyak. Innaka antazar, dia kata antazar warasataka, dia kata aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffa'una an-nas. Sesungguhnya engkau, kalau engkau meninggalkan waris-waris engkau, maknanya waris tak anak perempuan tadi, dalam keadaan dia berharta, ya? Kau tinggalkan waris-warismu dalam keadaan mencukupi. Aghniya ni boleh makna kaya raya. Aghniya juga boleh dengan maksud cukup, ya. Betul sebab ghani dalam bahasa Arab ni, mana ghani tidak perlu kepada yang lain, tak berhajat kepada yang lain, apa yang ada sudah cukup. Jadi kalau kau tinggalkan
waris engkau, ya, yang menerima harta, ya, anak engkau ke siapa, isteri ke, cukup hartanya, ya, tak perlu dia minta-minta kepada orang lain, itu lebih baik. Ya, sebab Nabi SAW mengatakan khairum min an tadhrahum alatan yatakaffa'una nas. Kalau kita tinggalkan ahli keluarga kita dalam keadaan mereka tak cukup harta, kita mati, contoh, saya bagi contohnya, kita meninggal dunia, mereka duduk rumah sewa bulan-bulan nak kena bayar, bil elektrik, bil air nak kena bayar, belanja makan minum lagi, ya. Jadi kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka ni terpaksa meneruskan kehidupan dengan susah payah. Sebelum tu kita yang kerja, kita yang cari duit, mereka hanya menerima nafkah. Mereka ni adalah tanggungan nafkah. Bila kita meninggal, dah mereka kena cari pula harta, mereka kena berusaha, sehingga kemungkinan mereka terpaksa meminta-minta kepada orang, mengharap-harap kepada orang. Ya, kalau tinggalkan waris engkau dalam keadaan mereka itu berharta atau mencukupi, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan susah dan mereka mengharap-harap kepada manusia, meminta-minta kepada manusia. Dia kata, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta taj'alu fi imra'atik. Ini yang perlu kita faham, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang manusia ni, bukan kadang-kadang, saya rasa kebanyakan orang, mereka menganggap kalau nakkan pahala, kita kena sedekah bagi ke orang, cari fakir miskin, umpamanya anak yatim, ya, orang susah, sekolah agama, sekolah tahfiz, asrama anak yatim ke, maknanya bantu umat Islam di Palestin, di Syria, pelarian mana-mana yang tu. Dengan itu kita dapat pahala. Dan mereka seolah-olah, saya cerita seolah-olah, ni kebanyakan orang saya jumpa, mereka menganggap seolah-olah kalau kita beri makan anak isteri atau saudara-saudara kaum kerabat kita yang dekat, dia rasa macam tak ada pahala atau kurang pahala. Sebenarnya bila kita berinfak, bersedekah, kita disuruh mengutamakan siapa dia? Zawil qurba wal yatama wal masakin. Ada hadis yang menyebut tentang walidaik, ya, dua ibu bapa kau. Maknanya kita lepas tanggungan kita, isteri, anak-anak, anak isteri kita cukup, ada lebihan harta kita, utamakan walidaik, iaitu dua ibu bapa kamu. Lepas tu, ya, zawil qurba, kaum kerabat. Kita ada kaum kerabat saudara mara kita, sepupu kita, pakcik kita, ya, mana yang dekat dengan kita, yang hidup susah, yang memerlukan bantuan. Kita utamakan yang tu dulu. Lepas tu baru pergi kepada wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin, ya, orang-orang miskin, ya, wabnis sabil, orang-orang yang terputus belanja dalam perjalanan. Jadi itu tertib dia, tingkatan dia, ataupun susunan dia. Hatta para ulama membahaskan tajuk ni, umpama orang yang bekerja mencari nafkah, keperluan dirinya juga adalah apa dia? Keperluan dirinya juga ada pahala, diberi pahala sedekah. Saya bagi contoh zaman sekarang, saya tak cerita zaman dulu naik unta, naik kuda, bagi makan unta dia, bagi kuda dia, ya, tapak kaki tu yang besi tu, ladam tu, ya, bagi kudanya cukup minum, ya, itu semua tu mendapat pahala sedekah. Zaman kita hari ni, orang naik kereta, orang naik motosikal, kita isi minyak motor kita tukar tayar motor kita servis, tukar minyak hitam, semua tu tuan-tuan dan perempuan mendapat pahala. Kita servis kereta, ya, kita tukar spark plug, nak cerita bab kereta apa semua ni,
Asalkan bukan berlebihan bermewah lah. Tak adalah sampai kereta kita elok oleh jalan saja-saja nak tukar sport rim, itu cerita lain. Saya cerita dari segi keperluan utama ataupun esensial lah, benda yang utama, yang penting, yang asas, minyak kena servis, minyak hitam, tukar gasket, spark plug, benda-benda yang tu yang perlu diservis pada kenderaan kita, supaya kenderaan ni tadi kita nak guna tiap-tiap hari mencari nafkah pergi kerja. Yang tu tuan-tuan, kita belanja kat situ, tayar botak kita tukar, semua itu mendapat pahala sedekahkan diri kita, termasuk helmet motosikal kita. Contoh, helmet motosikal kita hilang, kita beli helmet motosikal, kita pakai, untuk kita pakai sendiri, itu juga dapat pahala. Bukan hanya harta kita beri ke orang, belanja pada orang miskin, yang itu saja dia boleh pahala. Yang kita belanja pada diri kita pun boleh pahala. Yang kita belanjakan pada dalam hari disebut, dia kata, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujilta 'alaiha. Engkau tidaklah sekali-kali menginfakkan suatu pemberian untuk mencari keredaan Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala. Sehinggalah dia hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehinggalah apa yang kau suapkan di mulut isteri engkau. Nampak? Kita jangan ingat kita sedekah ni bagi kat orang sahaja boleh pahala, sehingga apa yang disuapkan di mulut isteri kita, termasuk anak-anak kita, semua itu mendapat pahala. Kadang-kadang orang ingat, alah bagi makan isteri, biasalah, itu memanglah kena. Jadi kita kena faham tuan, benda wajib, benda sunat. Beri makan nafkah anak isteri tu wajib, tunaikan yang tu, diberi pahala. Kemudian baru ada lebih, kita nak sedekah, nak bantu orang lain pun boleh pahala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ingat harta benda ni yang banyak, nak bawa balik pahala ke akhirat, dia kena sedekah ke orang lain. Dia anggap macam harta tu dapat ke anaknya, anak perempuannya, macam sia-sia. Tapi Nabi SAW membetulkan kefahamannya, dia memperbetulkan, hatta kau suap makanan yang kau suapkan di mulut isteri kau itu juga diberi pahala. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi. Habis, tajuk tadi habislah. Maknanya penerangan Nabi SAW dengan contoh yang Nabi bagi tu jelas bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maknanya kita niat nakkan pahala sebenarnya banyak caranya, bukan sahaja bersedekah pada orang lain. Dan hadis ini tuan-tuan yang kita bincang tadi menjadi dalil bagi para ulama diperbolehkan berwasiat hanya 1/3 harta. Kalau kita ni, kita kena bezakan apa saja harta yang kita ada masa kita hidup, kita nak bagi pada orang, iaitu boleh namanya hadiah, iaitu boleh namanya hibah. Hibah kita bagi masa kita hidup, hadiah, pemberian. Kalau buka dalam kitab fiqh muamalat, kita tengoklah macam mana pemberian hibah ni, apa rukun-rukun dia, ada orang yang beri, ada orang menerima, ada yang ada lafaznya akad. Maknanya jelaslah, aku berikan kau ini air botol, minum. Aku ada 2 telefon, aku bagi 1 kat engkau. Orang tu kata terima kasih, saya terima. So berlaku pemindahan hak milik masa hidup, yang itu dipanggil hadiah atau hibah atau umpamalah. Kemudian kalau kita beri lepas kita mati, yang itu dipanggil wasiat. Wasiat ni dia kena maknanya harta itu masa kita hidup masih kita punya, bila kita mati baru diserahkan pada orang. Okey, kena ada orang yang kita tugaskan bertanggungjawab menguruskan wasiat. Wasi mana orang yang berwasiat, kemudian orang yang membantu menguruskan. Okey, nak cerita ni tuan-tuan dan puan,
kalau kita nak beri harta kita lepas kita mati, berapa dia punya limit, had dia. Kalau ikut hadis ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau ikut satu riwayat lain, dia nak bagi semua. Lepas tu Nabi kita tak boleh, menurut riwayat kita baca ni, dia nak kata 2/3 harta aku nak beri. Dengan mana aku nak wasiatkan lepas aku mati, ambil fi sabilillah. Dia nak beri pada jalan Allah Ta'ala, dia nak sedekah pada orang lain. Nabi kata tak boleh juga. Dah tak boleh, aku nak bagi fasyatru ya Rasulullah, aku nak bagi separuh pun Nabi kata tak boleh. Akhirnya dia minta 1/3. Nabi kata 1/3 tu dah kira banyak. Maka para ulama mengambil dalil daripada istidlal daripada hadis ini, menyatakan kalau kita nak bagi harta kita lepas kita mati, nak bagi pada orang yang tak layak menerima pusaka, dia ada ashabul furud, ya, dia ada waris-waris yang layak terima harta daripada ashabul furud, ya, isteri kita layak, ya, anak kita layak, laki-laki, anak perempuan, mak kita. Dia nak bincang dalam apa nama faraid, kita tengok ada yang tak layak. Antara tak layak ni siapa? Senang kita ceritanya, anak angkat. Anak angkat ni contohnya dialah yang jaga kita, ya. Dia yang jaga kita sakit, anak-anak kita semua sibuk, tak dapat jaga kita. Anak angkat ni lah yang jaga kita, ya. Jadi kita ni nak meninggal dunia, kita pun fikir-fikir balik, kalau lepas aku mati nanti anak angkat aku ni habis dia, tinggal tu kotak kanting, ya. Setara aku hidup ni pun anak-anak aku yang kandung tu buat tak tahu je kan. Esok kalau aku mati memang anak angkat ni habislah, kira putus lah, ya. Masa aku hidup ni lah mereka adalah juga nampak batang hidung. Kalau aku dah mati esok, dia masing-masing dapat bahagian masing-masing, anak angkat ni tak dapat apa-apa. Jadi kalau kita nak beri pun harta kita pada anak angkat, contohnya harta kita ni kita nak wasiatkan pada sekolah anak yatim, nak bagi pada masjid, fi sabilillah, derma, apa semualah, wakaf ke apa benda, eloknya buat masa hidup. Masa hidup tak ada had dah, berilah berapa pun, tak kisah. Cuma janganlah sampai anak kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita nak bagi apa-apa harta ni masa hidup, boleh. Bila kita mati, ya, kita panggil tu wasiat. Jadi nak wasiat bagi pada anak yatim, nak wasiat bagi pada anak angkat, saya sebut anak angkat tadi. Anak angkat ni, ya, dia tak boleh banyak-banyak, dia kena dalam kadar 1/3 daripada keseluruhan harta kita. Daripada 1/3 lah nak bagi pada anak yatim ke, anak angkat ke, jiran ke, siapa ke, kawan baik ke, apa ke, dalam 1/3, ya. Ini untuk dibahagikan lepas kita meninggal. Saya ulang balik. Kalau masa hidup, tak apa nak bagilah berapa pun. Tapi bila kita meninggal, kita lantik satu orang yang menguruskan wasiat. Kalau saya mati, ambil harta saya 1/3, bahagikan pada orang ni, sekolah ni, asrama anak yatim ni, apa-apa semua. 1/3 berdasarkan riwayat tadi, ya. Kerana Nabi SAW tak mau kita meninggalkan waris-waris kita, ya, yang layak terima harta dalam keadaan bersusah, susah. Jadi tak kena juga kalau kita beri pada orang yang tak layak. Contohnya anak angkat tak dapat apa-apa sepatutnya, tapi kita bagi dia. Tiba-tiba nak bagi pada anak-anak kandung, tak dapat, ataupun harta dah habis. Itu pun akan menimbulkan perbalahan lepas kita mati. Kita tak mau lepas kita mati bergaduh pula orang, jangan, ya. Kita tak mau macam tu. Jadi lepas kita meninggal dunia, kalau boleh semua orang seronok, semua orang senang hati. Okey, habis tajuk tadi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, bila Nabi SAW dah terangkan tentang itu, dia pun kata, ukhalifu ba'ala ashabi. Dia tanya dengan nada sedih, dia tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah aku akan tinggal di Mekah ni, ya, setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah. Dia cerita macam ni, tuan-tuan, orang-orang Mekah Muhajirin, apabila mereka berhijrah ke Madinah bersama Nabi SAW, ya, walaupun mereka balik ke kampung halaman mereka ni, mereka tetap nak balik ke Madinah, tetap nak bersama dengan Nabi SAW di Madinah. Kita bayangkan kalau kita ni hijrah
Sama dengan Nabi SAW, daripada kampung halaman kita, tanah air kita, pergi tempat lain, tinggal sana. Bila dah boleh balik ke Mekah, tentulah kita nak duduk Mekah, tentulah kita nak duduk di tempat asal kita. Tapi sahabat-sahabat ni tidak. Golongan muhajirin bila mereka dah hijrah ke Madinah, mereka nak duduk sana. Jadi sedihnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia sakit, dia menyangka sakitnya itu akan membawa kepada kematian dia. Maka dia tanya, ukhalifu ba'da ashabi. Dia tanya dengan nada sedih pada Nabi SAW, adakah aku akan tinggal kat sini selepas sahabat-sahabat nanti, sahabat-sahabat aku balik ke Madinah? Okey. Tadi dia tanya pasal harta, kalau aku mati macam mana nak bagi harta, macam mana kan? Yang ni dia cerita pula, kalau aku mati, semua sahabat-sahabat balik ke Madinah, apakah aku akan meninggal kat sini, kat Mekah? Okey. Kata Nabi SAW menghiburkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kata-kata Nabi SAW ni memang benar-benar berlaku. Kata Nabi apa? Qala innaka lan tukhallaf wa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadta bihi darjatan wa rif'ah wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Allahumma amdi bi ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Lakin al-ba'is Sa'd ibn Khawlah, dia kata yarzilahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Okey. Baginda SAW pun bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan, kemudian engkau akan melakukan amalan untuk mencari redha Allah, melainkan engkau akan bertambah satu kedudukan dan ketinggian. Barangkali engkau akan ditinggalkan sehingga beberapa kaum boleh mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain pula dirugikan keranamu. Maksudnya apa? Kau kalau meninggal kat Mekah ke, meninggal tempat lain ke, mesti ada kebaikan. Sebab apa? Kalau engkau ditinggalkan di Mekah sebab sakit, orang lain balik ke Madinah, mungkin penduduk Mekah boleh mengambil manfaat dengan ilmu engkau, boleh bertanya engkau persoalan-persoalan agama, pasal orang Mekah masa tu kira baru masuk Islam, mereka perlukan tempat rujuk. Kalau engkau ditinggalkan pun di sini, engkau akan mendapat kedudukan dan ketinggian. Engkau boleh beramal, kau boleh mengajar, kau boleh memberi ilmu, kau boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan orang yang tak sempat berjumpa engkau, kalau engkau balik, kau dapat balik ke Madinah, orang boleh manfaatkan ilmu engkau. Tapi kalau engkau tak balik ke sana, ada golongan yang rugi keranamu, mana tak dapat ilmu engkau. Ya Allah, teruskan untuk sahabat-sahabatku ini hijrah mereka, dan janganlah engkau kembalikan mereka menulis semula ke belakang. Tapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah SAW pernah meratapinya kerana dia meninggal di Mekah. Sa'ad bin Khawlah ni orang lain. Dan diriwayatkan Sa'ad bin Waqqas pun umurnya panjang lepas pada itu, dan dia masih lagi banyak melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk diambil mafsad, diambil istifadah daripada orang lain. Banyak orang dapat manfaat daripada dia. Jadi hadis ni memberi pengajaran pada kita bahawa kita ni niat niat yang baik, niat nak melakukan kebaikan, kalau kita tak sempat buat sekalipun, Allah Ta'ala menuliskan pahala untuk kita, begitu. Kita pindah pada hadis yang ke-8. Satu hadis pun panjang, kita pindah pada hadis yang ke-8. Hadis ni pendek sikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Okey, ini saya ingat terjemahan kitab ni diambil daripada makhlukat yang telah ditafsir, Tak apa, saya terjemah dulu. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah, terkenal sahabat nama Abu Hurairah
ramai orang tak tahu nama sebenarnya. Imam An-Nawawi menukilkan nama dia kat sini, ya. Ini salah satu daripada pendapat ulama, namanya adalah Abdul Rahman bin Sakhr, ya. Abdul Rahman bin Sakhr, ya. Kalau sebut Arab, Sakhr, Sad, Kha, Ra, ya. Nama Abdul Rahman. Ada pandangan-pandangan lain, saya tak ingat nama-nama yang lain tu, tapi yang masyhurnya ada nama sebenarnya adalah Abdul Rahman, ya, bin Sakhr radhiyallahu anhu. Okey. Jadi ini menolaklah pandangan setengah golongan yang tidak menerima riwayat Abu Hurairah. Kenapa? Kerana dia kata hanya dikenal dengan kunyah, gelaran saja. Gelaran Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan nama dia, itu gelaran. Hurairah ni mana kucing betina yang kecil tu, ya, anak kucing betina. Dia suka main dengan anak kucing. Dikatakan dia suka letak apa dalam lengan baju ni, wallahu alam. Jadi dia duduk main-main tu, maka orang panggilnya Abu Hurairah. Dikatakan Nabi SAW juga menggelarkan dia Abu Hurairah, wallahu alam. Saya tak tahu hujahnya macam mana, riwayatnya. Jadi itu antara pandangan para ulama kenapa dia digelarkan Abu Hurairah, iaitu bapa kepada anak kucing betina, ya, anak kucing betina. Nama sebenarnya tak diketahui, jadi setengah golongan, saya tak mahu sebut golongan mana, dia tolak terus. Abu Hurairah ni rajulun majhul, tak dikenal siapa dia sebenar. Jadi hadis-hadis dia pun tak boleh pakai. Dia masuk Islam lewat ketika perang Khaybar. Jadi banyak pula riwayat hadis. Jadi satu orang kita panggil individu yang tak dikenali. Jadi mereka tolak Abu Hurairah. Jadi kita terima. Imam Al-Bukhari terima, Imam An-Nawawi terima, ulama-ulama hadis terima, kita terima, ulama Ahlussunnah terima Abu Hurairah ni. Ya, kalau orang tanya nama betul dia, iaitulah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dengar baik-baik. Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada, ya, jasad kamu. Ya, ajsam makna jisim atau tubuh badan lah. Ya. Allah Ta'ala tak lihat rupa badan kamu, jasad kamu. Ya. Wala ila suwarikum, tidak pula melihat kepada rupa paras kamu. Ya, rupa paras kamu tu cantik ke tidak ke, ya, hidung kamu mancung ke, pesek ke, mata kamu sepet ke, mata kamu bulat ke, ya, kulit kamu cerah ke, kulit kamu gelap ke, kamu tinggi ke, kamu rendah ke. Allah tak tengok rupa paras kamu, Allah tak tengok tubuh kamu, ya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Setengah makhtutat manuskrip kitab Riyadhus Shalihin, kalau tuan-tuan lihat, hadis ni dicatat setakat tu. Allah tak lihat rupa parah kamu, Allah tak lihat tubuh badan kamu, Allah tak lihat kepada rupa parah kamu, tapi Allah lihat pada hati kamu. Jadi setengah golongan mereka mentakwil hadis ni dengan takwilan yang salah. Apa dia? Dia kata yang penting hati kita baik. Allah tak tengok luaran kita. Kita pernah tengok ada orang yang kata, saya ni walaupun tak pakai tudung, ya, saya tak tutup aurat, tapi hati saya baik, kerana Allah tengok hati. Ya, saya ni walaupun secara luarannya nampak jahat, tapi saya ni baik, hati saya baik. Saya ni walaupun tak semayang, tapi saya tak kacau orang. Ini semua adalah terhasil daripada salah faham terhadap hadis ini. Lahirnya golongan yang disebut golongan irja' ataupun murji'ah. Murji'ah ni maknanya mereka hanya mengharap-harap kepada Allah Ta'ala kedudukan di hari akhirat. Ya, maksudnya nak masuk syurga lah. Tanya tuan-tuan, tanyalah siapa-siapa pun orang yang semayang, yang solat, yang tak solat, ya, yang minum arak, yang berjudi, yang merompak, yang membunuh, ya, yang buat jenayah, yang buat maksiat, semua nanti tuan-tuan tanya dia, kalau mati esok nak masuk syurga ke masuk neraka? Semua cakap nak masuk syurga. Okey?
Jadi meletakkan harapan untuk masuk syurga tu, ya, dia kata irja lah, dia letak satu pengharapan. Jadi golongan Murji'ah itu mereka mengharapkan kedudukan dan ganjaran yang baik pada hari akhirat tanpa berusaha melakukan amal-amal soleh. Tak perlu semayang, tak perlu buat apa, hanya harap kepada Allah dah cukup. Kerana Allah tahu apa yang ada dalam hati. Yang penting hati baik. Ya. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengambil daripada nas-nas Quran dan hadis, Allah Ta'ala menggabungkan perkataan iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, alladzina amanu wa amilus solihat. Benda ni diulang-ulang banyak kali dalam Quran. Bila tuan-tuan baca ayat-ayat seumpama ini, tuan-tuan akan melihatkan Allah Ta'ala menjanjikan syurga. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tuan-tuan akan lihat ayat-ayat seperti ini biasa dikaitkan dengan syurga. Orang beriman beramal soleh, beriman beramal soleh. Ya, wal as, demi masa. Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maksudnya khusr dengan mana khasirina ila jahannam. Ya, orang-orang yang rugi sehingga mereka itu dimasukkan dalam api neraka. Jadi yang selamatnya siapa? Yang tak masuk neraka siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nampak? Jadi tak masuk neraka adalah orang beriman dan beramal soleh. Maknanya bila tak masuk neraka dia masuk syurga. Beriman dan beramal soleh. Mesti iman itu dibuktikan secara praktik. Saya kata saya beriman. Masuk waktu solat, solat. Ya, Allah Ta'ala suruh puasa Ramadan, puasa. Bila kita sampai nisab, ya, harta kita banyak untuk keluar zakat, keluar zakat. Sampai kemampuan pergi haji, pergi haji. Dibuktikan amalan kita. Bukan hanya cakap aku beriman, Allah tahu hati aku. Kau kenapa tak sembahyang? Aku tunggulah nanti. Tapi Allah tahu hati aku baik. Orang yang seperti ini, dia hanya meletakkan pengharapan kepada Allah Ta'ala tanpa berusaha. Sebab tu kita akan lihat banyak golongan seperti ini. Mereka ni mudah-mudah mengaku nak masuk syurga, sedangkan mereka tidak beramal. Ya? Mereka, kalau baca dalam kitab-kitab akidah, dibahaskan Murji'ah ni golongan yang mereka menganggap iman dalam hati tidak ada kena-mengena dengan amal-amal soleh. Iman dalam hati tu satu perkara. Yang rajin semayang ni satu perkara lain. Dia benda lain. Sedangkan kita mengatakan bahawa amal-amal yang saleh adalah natijah daripada iman yang benar. Ya? Iman yang sadiq, iman yang betul. Iman kita betul, maka dia akan membuahkan amal-amal yang saleh. Itu yang betul. Ya? Jadi mereka ni salah anggap pada hadis yang umpama ini. Allah tak lihat rupa tubuh badan kamu. Allah tak lihat pada rupa parah kamu, tapi Allah lihat pada hati-hati kamu. Jadi yang penting hati kita baik. Itu yang dia kata, saya ni walaupun tak pakai tudung, tapi saya tak mengumpat macam tu. Tu mak haji tu pakai tudung mengumpat. Mak haji tu, ya, orang perempuan pakai tudung, dia pakai tudung tu selesai dah satu hal. Satu perkara kewajipan dia dah, kefarduan dia dah selesai. Soal dia buat benda lain, dia mengumpat ke, dia apa, itu satu dosa lain. Itu masalah kamu tak boleh judge diri kamu, atau kamu tak boleh nak menyucikan diri kamu dengan saya tak mengumpat. Dia tak apalah saya pakai tudung. Daripada saya pakai tudung tapi mengumpat. Tak pakai tudung tu satu dosa. Yang kamu jaga mulut kamu tak mengumpat tu satu kebaikan. Tak boleh kita nak satu benda ni kita nak justify semua benda. Perkara-perkara yang tak betul kita buat dengan satu benda baik kita buat, tak bolehlah kita nak mengiyakan perkara-perkara buruk yang kita lain yang lain yang kita buat, tak boleh. Macam tu Jadi perlu diperbetulkan kefahaman ini bahawa kalau dilihat kepada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, selepas walakin yanzuru ila qulubikum, dia ada
dia ada tambahan, iaitu wa a'malikum. Akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu, iman dalam hati kamu, keikhlasan dalam hati kamu, takwa dalam hati kamu. Al-taqwa hahuna, takwa dalam hati kamu. Allah tengok hati kamu, dan mestilah benda itu seiring dengan wa a'malikum. Hati kamu yang baik, iman kamu yang betul, niat kamu yang ikhlas, ya, dipadankan dengan amal-amal kamu. Jadi hadis ni diperbahaskan oleh para ulama. Kita ni tak bolehlah mudah-mudah, tuan-tuan dan perempuan, nak mengaku diri kita baik, hati aku baik, tapi tak beramal, tak buat amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niatu mahalul qalb, niat tu, benda ni letak dalam hati, tempatnya dari hati, ya. Kemudian amalan manusia ni dia ada amalul qalb, dia ada amal lisan wa amalul jawarih. Imam Asy-Syafi'i dia bahagikan tiga. Ada amalan hati, ada amalan lidah, ada amalan tubuh badan. Amalan hati ni berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan tawakal. Iman dalam hati kita ni amalan hati kita berkaitan dengan takwa, niat, ya, semua tu dua hati. Kemudian dia ada amalul lisan. Amal lisan ni yang kita sebut, ya, kita menyebut zikir umpamanya, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Kita baca Quran, kita bagi nasihat pada orang, kita menyampaikan Islam, kita baca Quran, kita berdakwah, kita lakukan azan. Semua tu amalan yang dilakukan dengan lisan, kita cakap. Kemudian dia ada amalul jawarih, amalan yang dikerjakan dengan anggota tubuh. Seperti solat ada qiyamnya, ada rukuknya, ada sujud dia, ya. Haji pun ada tawafnya, ada sa'inya, ya. Jadi berjihad, berperang fi sabilillah dilakukan dengan kekuatan tubuh badan. Semua itu amalul jawarih, ya. Maka tak boleh satu orang yang kata saya ni memadai dengan amalul qalb, amalan hati. Amalul qalb, amalan hati cukup dah. Mulut tak payah, perbuatan lain tak payah. Itu salah tu, ya. Jadi amalan yang betul adalah merangkumi ketiga-tiga tadi, hati, lisan dan anggota tubuh, ya. Jadi memberi kepada kita pengajaran bahawa amalan hati ni penting. Allah Ta'ala tengok hati kita. Kalau kita banyak buat amalan yang zahirnya baik, tapi niat kita tak ikhlas, maka amalan itu mardud, tertolak, daripada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jadi saya nak ada masa sikit lagi, saya nak tutup dengan satu hadis. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal, Abu Musa al-Ash'ari. Dia nama dia Abdullah ibn Qais. Dia meriwayatkan, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Saya tutup malam ni dengan hadis ni. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya soalan. Disebut su'ila, madhul, tanpa menyebut siapa yang tanya. Macam tu dia. Sebab sahabat ni banyak kali mereka duduk dengan Nabi SAW, orang datang tanya soalan. Kadang-kadang orang tu dikenal, maka dia sebut nama, dia riwayatkan disebut nama. Ada kala dikenal pun dia tak sebut nama, ya. Ada kalanya orang luar datang ke Madinah, dia tak kenal, maka dia cuma sebut Nabi SAW ditanya, ja'a rajulun, datang satu orang lelaki tanya soalan. Kadang-kadang tak sebut pun siapa tanya, dia cuma kata su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ditanya oleh orang, seorang, tentang hadis ini berkaitan dengan baginda ditanya tentang seorang yang berperang semata-mata didorong oleh perasaan berani, syaja'atan, maknanya dia nak tunjuk dia berani.
Dia nak tunjuk dia berani depan orang. Dia pergi perang nak tunjuk aku ni hero. Aku ni Rambo. Tak Rambo pun macam-macam lah kan. Nak tunjukkan aku ni hebat kan. Wa yuqatilu hamiyatan. Ada satu orang pula dia dia berperang didorong oleh ni kalau tengok syarah hadis dia kata dia didorong oleh perasaan cinta pada kabilah dia, fanatik dia kepada kaum keluarga dia atau kabilah dia. Dia nak bawa nama baik, reputasi kaum kerabat dia atau kabilah dia, ya, suku bangsa dia. Contohnya daripada Bani Adi. Dia mana dalam peperangan ini ada wakil daripada Bani Adi. Korang tak boleh kata kami ni penakut. Aku ni wakil daripada kabilah aku, suku sakat aku. Macam itulah hamiyah. Itu antara makna yang disebut oleh para ulama. Walaupun ada makna lain. Jadi kemudian ada orang dia kata yuqatilu riya'an. Dia berperang hanya untuk menunjuk-nunjuk, riak. Tujuan dia untuk dia memperlihatkan dirinya, supaya orang nampak dan mungkin dia akan disebut-sebut dah nama dia. Jadi orang yang tanya soalan kepada Nabi tu, dia kata ayyu zalika fi sabilillah. Antara semua orang ni, ya, macam mana ada lagi yang tak disebut, orang yang berperang kerana nak dapat harta ghanimah, orang yang berperang kerana sekian banyak sebab. Orang berperang, berjuang ni macam ada sebab. Jadi antara semua ni, siapa yang betul-betul berperang pada jalan Allah? Jawab Nabi SAW simple je, jami' mani'. Dia dah merangkumi semua. Maknanya gunakan jawapan Nabi SAW ni untuk semua perkara. Nabi tak kata orang tu tak. Dia cuma bagi contoh. Ataupun Nabi SAW dia bagi dia punya kita panggil syarat dia. Okey, syarat nak dapat mati syahid pada jalan Allah adalah man qatala, siapa yang berperang, ya, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dia berperang untuk menjadikan kalimah Allah itu tinggi, nak menegakkan agama Allah Ta'ala, fahuwa fi sabilillah. Dia itulah yang betul-betul berada pada jalan Allah. Kalau jadi tak perlu cerita banyak-banyak. Orang yang berperang lain daripada sebab-sebab itu, mereka bukan berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadis ini mengajar kepada kita tentang kepentingan niat, ikhlasun niyah, betulkan niat kita kerana Allah Ta'ala, kerana agama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan terima amalan itu dengan niat kita yang betul. Ya, walaupun orang lihat zahirnya hebat, ya, berperang dengan berani, berjuang dengan kalau zaman sekarang ni berjuang dengan berpidatonya, berceramahnya, orang nampak hebat, tapi niat dalam hati itu ada benda lain, wal-iyazzubillah. Maka ianya tidak menjadi amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bimbang ianya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi ini antara hadis-hadis yang dapat kita petik pada malam ini untuk meneruskan bacaan hadis dalam bab ini. InsyaAllah kita ada baki dalam 1, 2, 3, panjang 4, InsyaAllah ada 4 hadis lagi yang akan kita sambung bacaannya pada kuliah-kuliah yang akan datang. InsyaAllah pada Selasa minggu hadapan, kalau tak ada apa-apa halangan, kita bersua kembali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.